Hai guys, jangan lupa like dan follow Facebook kami dan subscribe YouTube channel kami. Bye. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap yang sedang menonton ni semua diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah hari ni dapat lagi kita jumpa dekat revisi matematik tambahan tingkatan 4 fungsi bahagian 2. Okay, dekat bahagian yang pertama, saya tetap buat revisi pasal fungsi, tapi saya hanya share pasal pengenalan fungsi. Okey, kita revise sikit yang pasal bahagian pertama. Bahagian pertama kita tahu yang nak jadi fungsi ni kena penuhi syarat. Syarat dia ada satu je, iaitu setiap objek hendaklah mempunyai hanya satu image. Okey. So hari ni kita nak tengok yang macam saya katakan dekat bahagian satu. Saya nak bincangkan tentang soalan yang saya bagi dekat bahagian satu. Okey. Saya harap semua ada cubalah kat rumah. Okey, kalau kita tengok soalan ni, dia sudah tentukan bahawa dia fungsi atau bukan. Berikan alasan. Okey. So kita tengok kat sini, kita tengok jawapan dia apa ya. Jawapannya, saya alihkan kejap. Jawapannya ialah yang pertama, fungsi. Kerana setiap objek mempunyai hanya satu image sahaja walaupun unsur tujuh tidak mempunyai objek. Okey, kita tengok balik. Betul ke? Betul Dekat sini, yang A ni, kita tengok yang A ni. Yang A ni, dia kata semua satu image. Betul lah, sebab 2 image dia 1, 4 image dia 2, 6 image dia 3, 7. Tak ada objek macam saya kata dekat bahagian 1 yang sebelum ni, tak apa. 7 kalau tak ada objek, kalau tak ada image, kalau tak ada objek, tak apa. Okay, next kita tengok B. Fungsi juga kerana setiap objek mempunyai hanya satu image walaupun unsur 4 mempunyai 2 objek. Okay, yang ni pun kita tengok balik dekat soalan. Dia kata betul ke dia cakap tadi? Setiap objek mempunyai hanya satu image. Ya, betul ya, sebab dia hanya berkongsi image. Dia, walaupun dia berkongsi, dia tak satu image. Dia bukan 2 image, 3 image, tak. Satu image, sebab kita tengok negatif 2, image dia 4. 2 pun image dia 4. Tak apalah, dia kongsi tak apa. Macam saya kata, ya, fungsi ni ada 2 hubungan. Satu hubungan yang pertama, 1:1, iaitu yang macam A ni, 1:1. Dan hubungan yang kedua, macam B ni, banyak kepada 1. So, dia fungsi Dan yang terakhir bukan fungsi kerana objek R mempunyai 2 image, 8 dan 10. Kita tengok kat sini. P dah okey dah, ada satu image. Q pun okey, ada satu image juga. Tapi R ni dia ada 2 image, 8 dengan 10. So dia tak boleh, dia hubungan dia 1 kepada banyak. Tak boleh, dia tak pakai dalam fungsi. Okey. Tu je soalan ni. So kita proceed lah, kita teruskan dengan kita punya revisi yang baru, iaitu graf fungsi. Apa yang kita nak tengok kat graf fungsi ni hari ni? Okey, kalau kita tengok kat sini ada contoh-contoh graf fungsi kat sini. Ini antara graf fungsi yang ada. Okey, so kita tengok apa dia. Bagaimanakah kita dapat menentukan bahawa graf bagi satu hubungan ialah fungsi? Macam mana kita dapat tahu graf ni graf fungsi? Kita boleh menggunakan ujian garis mencancang. Sekejap lagi kita tengok macam mana ujian garis mencancang tu, untuk menentukan sama ada graf tersebut ialah fungsi atau bukan. Jika garis mencancang memotong graf hanya pada satu titik, maka hubungan itu merupakan fungsi. Okey. Dia kata kita kena pakai ujian garis mencancang untuk tentukan sama ada satu graf tu fungsi atau bukan. Okey, sekejap lagi dia tengok macam mana garis mencancang tu. Lepas tu kata sebaliknya, jika garis mencancang ni tidak memotong mana-mana titik pada graf atau memotong lebih daripada satu titik, maka graf itu bukan fungsi. So dia kata, kita dah buat ujian garis mencancang tu. Garis mencancang tu dia akan potong. Kalau betul dia graf fungsi, dia akan potong hanya satu titik pada graf. Kalau dia tak potong mana-mana titik pada graf, maknanya tak kena mana-mana graf, ataupun dia terkena lebih pada satu titik, maknanya 2 atau 3 atau 4 titik lah dekat graf tu, dia kira bukan fungsi. Okey, kita tengok contoh dia macam mana. Okey,
contoh ujian garis mencancang bagi graf fungsi. Okey, nampak sini ada satu graf, iaitu grafis. Garisan mencancang tu yang colour biru yang putus-putus tu. Graf dia yang colour pink tu. Ini graf linear kita panggil. Okey, kita tengok kat sini garis mencancang ni sentuh, dia potong hanya satu titik je dekat graf tu. So, dia kira graf fungsi. Okey, senang je kalau kita dah buat ujian garis mencancang tu. Kalau dia potong satu titik dekat graf, maknanya dia macam apa kata tu? Dia macam pintas lah, pintas graf tu. Dia hanya sentuh satu titik je. Tu kira graf fungsi. Graf tu kira graf fungsi. Okey, kita tengok next. Contoh ujian garis mencancang bagi graf bukan fungsi. Kita tengok macam saya kata tadi, graf colour pink dan garisan mencancang, ujian garisan mencancang colour biru. Kat sini kita nampak ada dua titik yang telah dipotong oleh garisan mencancang ni. So yang dia kata tadi, kalau dia tidak memotong mana-mana titik pada graf atau memotong lebih daripada satu titik. So ini dah kira dia potong lebih daripada satu titik. So dia bukan graf fungsi. Simple kan? Itu je. Okey, jom uji diri. Tentukan sama ada setiap graf yang berikut merupakan graf fungsi atau bukan. Berikan alasan, terjarak sikit tak apa. Alasan untuk jawapan anda. Okey, tengok apa soalan dia. Ini uji diri satu. Tengok graf dia. Kita tengok graf dia. Graf ni sama ada kalau kita buat garisan mencancang, dia fungsi atau bukan. Dia boleh bayangkan je, yang di rumah boleh bayangkan ada garisan mencancang kat situ. Dia terkena pada satu titik pada graf ke atau dua titik. Okey, semua ada jawapan masing-masing. Kita tengok. Jawapan uji diri satu ialah fungsi kerana garis mencancang menyilang graf pada satu titik sahaja. Okey, kita tengok. Garisan mencancang tu yang colour merah tu. Gerakkan garis mencancang ini ke kiri dan kanan. So, maknanya garis mencancang ni tak kisah je nak ada kat mana. Tapi jangan dia kena ada antara dekat graf lah. Dia tak boleh ada kat luar graf ke. Maknanya memang kena ada dekat graf. So, dia boleh potong kat situ. Tengok kat sini gerakan kat sini dia punya potongan garis mencancang ni hanya satu titik. Dia tak berlaga lah maknanya. Kalau kita alih ke tempat lain pun confirm satu titik je. Dia tak ada kat tempat ni, satu titik kat tempat lain, dua titik. Tu pun bukan graf fungsi. Dia memang kalau kita alih mana-mana pun dia satu titik je. Dapat Okay, kita tengok. Ni uji diri 2. Okey, yang ni try bayangkan juga buat garisan mencancang. Okey, semua ada jawapan dia masing-masing. So ni fungsi ke bukan fungsi? Kita tengok. Ini bukan fungsi. Kerana garis mencancang menyilang graf pada lebih daripada satu titik. Kat sini 2 titik. Dia silang 2 titik. Macam saya katalah, dia garisan tu dia kena ada pada graf. Kalau dia pergi ke sebelah kiri tu, tak ada graf, tak boleh, takkan jadi. So dia kena buat garisan mencancang tu dekat graf. So garisan mencancang tu kalau merah nampak kat situ dia ada 2 titik yang berlaga. Dia dah potong 2 titik. So dia dah langgar syarat. Dia kalau syarat dia kena potong garisan mencancang, kena potong 1 titik. Barulah graf tu graf fungsi. Okey. Next. Okey, so rumusan dekat sini. Kita boleh menentukan sesebuah graf itu merupakan graf fungsi atau bukan dengan menggunakan teknik ujian garis mencancang pada graf tersebut. So, dah tahu kan macam mana teknik ujian garis mencancang tu. So, senanglah lepas ni nak tentukan yang graf tu, graf fungsi atau bukan. Graf tersebut merupakan fungsi apabila garisan mencancang tersebut memotong hanya pada satu titik pada graf saja. Okey, macam saya kata sebelum ni. Dia kalau dia potong hanya satu titik, itu dah confirm graf fungsi. Lepas tu dia kata pula, jika garisan mencancang tersebut tidak terkena pada mana-mana titik atau memotong lebih pada satu titik pada graf, maka graf tersebut bukan fungsi. Dia jarang lah kalau tak kena kan. Kalau tak kena pada mana-mana titik tu, maknanya dia tak ada graf lah tu. Dia
Selalunya akan potong lebih daripada satu lah kalau graf bukan fungsi ni. Okay. Okay, sini dah faham. Dah faham, jadi kita proceed. Ini latihan tambahan untuk yang saya tahu kat rumah sekarang ni bosan-bosan, tak tahu nak buat apa kan. So jadi boleh try lah kat rumah latihan ni. Latihan ni ada kat buku teks macam tambahan, tingkatan 4 muka surat 6. Dia soalan nombor 2 nampak. So kat sini ada 3. Tentukan sama ada graf berikut ialah fungsi atau bukan dengan menggunakan ujian garis mencancang. So macam biasa, saya akan bawa juga soalan ni ke bahagian 3 akan datang. Ada bahagian 3. Pasal fungsi juga, fungsi bahagian 3. Saya akan bagi tahu jenis-jenis graf, fungsi yang ada. Dan apa dia, apa orang kata tu, rumus bagi graf tu. So kita tahu kalau pakai rumus fungsi yang ini, maknanya dia akan kaitkan dengan graf yang ini. Tunggulah minggu depan kalau nak tahu. Tunggulah bahagian 3 kalau nak tahu. Okay. So, insyaAllah kita jumpa kat bahagian 3. Stay safe at home. And terima kasih kerana tonton video ni. Teman saya buat revisi. And InsyaAllah. Yalah, jumpa kat bahagian 3. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.